Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif dan ini Agenda Awani. Sejak pandemik COVID-19 melanda dunia, kira-kira lebih 2 tahun yang lepas, banyak kita pelajari dan banyak juga kesan kita saksikan di negara-negara yang berdepan dengan tekanan yang begitu hebat dari sudut ekonomi, penjagaan kesihatan dan juga pelbagai aspek yang lain untuk mereka bangkit kembali. Ada yang terus tersungkur, sukar untuk bangun kembali. Ada yang berjaya bangkit namun secara perlahan. Ada juga yang lebih kuat berbangkit dengan cepat dan sebagainya mengikut kepada sumber yang mereka miliki. Salah satu negara yang menjadi tumpuan di peringkat antarabangsa iaitu Sri Lanka sudah pasti, yang mana negara ini berdepan dengan kemelesetan ekonomi dan juga krisis hutang yang begitu dahsyat dan juga besar sehingga membawa kepada peletakan jawatan dan juga bagaimana jawatan-jawatan pokok dasar itu hilang, dan juga yang terbaru iaitu presidennya sendiri meninggalkan negara tersebut selepas berjanji untuk meletakkan jawatan. Dan kalau kita melihat kepada krisis hutang dan juga ekonomi Sri Lanka ini, ia sebenarnya menghapuskan segala usaha untuk mencapai pendapatan per kapita yang dibina sejak beberapa tahun yang sudah. Dan ini juga menyaksikan bagaimana sebuah negara yang pada 1970-an ini diangkat sebagai negara berpendapatan rendah yang berjaya dalam aspek hak asas manusia sebagai contoh ini, pada hari ini kita saksikan berdepan dengan kemelesetan yang begitu dahsyat sekali. Itu yang kita bincangkan pada malam ini. Apa yang boleh kita pelajari daripada krisis ini, bagaimana untuk persiapan kita dan dunia juga berdepan dengan krisis seperti ini yang unprecedented dalam kebanyakan negara di peringkat antarabangsa. Saya nak bersama dengan pakar ekonomi pada jam ini, Dr. Nonsari Ahmad Radi. Assalamualaikum Doktor, terima kasih kerana bersama dengan Agenda Awani pada malam ini. Doktor, pertama sekali, untuk kita membuka ruang bicara ini untuk pemahaman penonton dan juga kita semua, bagaimana untuk kita melihat bahawa perbezaan antara ekonomi Sri Lanka dan juga Malaysia, persamaannya juga mungkin untuk kita melihatkan kesamaan ini, apa yang boleh kita pelajari kemudian? Kalau boleh Doktor rungkaikan sedikit. Pertamanya kita kena dapatkan perspektif yang betul di antara Sri Lanka dan Malaysia. Sri Lanka sebuah negara yang dalam 22 juta orang, ekonomi dia dalam 1/5 ekonomi Malaysia. Maknanya Malaysia mempunyai 32 juta orang, 10 juta lebih, tapi ekonomi kita lebih kurang 5 kali ganda lebih besar daripada Sri Lanka. Maknanya dari segi tahap, kalau nak boleh saya gunakan istilah yang kita selalu guna, Malaysia ni kalau M40 yang dekat atas lah, Sri Lanka ni dekat B40 yang atas. Jadi dua negara yang berbeza. Tapi kalau kita nak cakap dari segi struktur ataupun dari segi ciri-ciri yang lain, mungkin kita boleh kata satu ciri yang sama ialah kedua-dua kedudukan kewangan kerajaan Sri Lanka dan juga di Malaysia agak sama kerana kedua-dua mengalami defisit yang berlanjutan. Maknanya pendapatan kerajaan berbanding dengan perbelanjaan kerajaan adalah dalam defisit. Di Sri Lanka pun sama, di Malaysia pun sama. Kita dah defisit dalam 22 tahun, 23 tahun. Sri Lanka pun memanjang defisit. Ini bermakna kerajaan terpaksa meminjam untuk membiayai perbelanjaan kerajaan. Itu persamaan. Perbezaannya yang penting ialah Sri Lanka menghadapi defisit dalam perdagangan barangan dia. Maknanya dia nilai import dia jauh lebih besar daripada nilai ekspor dia. Manakala di Malaysia, kita adalah negara yang lebihan dari segi perdagangan barangan kita. Kita punya ekspor jauh lebih besar daripada kita punya import. Walaupun kita mengalami defisit dalam perdagangan perkhidmatan, tapi kita mempunyai lebihan dalam perdagangan barangan. Kita bernasib baik sebenarnya dalam krisis ini, kerana krisis ini telah menyebabkan harga komoditi meningkat. Masa COVID dulu semua jatuh. Lepas tu masa perang habis COVID ni, harga komoditi meningkat dan kita ada gas, minyak, sawit dan sebagainya yang boleh menjana pendapatan kepada negara. Sri Lanka tak ada langsung perkara yang itu. Satu sama, satu berbeza. Satu lagi yang sama ialah dari segi politik mungkin. Kita lihat di Sri Lanka ni, dia kalau orang perasan Sri Lanka ni majoriti dia ialah Singhalis. Dia bukan orang Singhalis yang beragama Buddha actually. Minoriti yang agak besar juga adalah
orang Tamil yang beragama Hindu, ada juga yang beragama Islam di kalangan orang yang Tamil itu. Jadi politik di Sri Lanka dicirikan oleh elemen bangsa dan agama ini. Dari segi itu ada sedikit persamaan dengan kita lah. Kita ni ada, tak payah cerita lah, kita majoriti Melayu, Muslim, ada Bumi-Putera dan ada yang bukan Islam dan Islam dan sebagainya. Itu satu daripada ciri kesamaan di antara Sri Lanka dan Malaysia. Tapi dari segi skala, saiznya, kita berada di kedudukan yang agak berbeza daripada Sri Lanka. Sri Lanka kita kena faham masalah dia ialah kerajaan berbelanja lebih daripada pendapatan dan ekonomi dia tidak dapat menjana ekspor yang melebihi import. Jadi dia habis duit. Dia tak ada duit. Dan sebab dia tak macam Malaysia, kita nasib baik sebab kita dari segi orang kata energi, dari segi tenaga, kita adalah pengeksport minyak dan gas. Sri Lanka ni dia 100% dia kena import gas, minyak, dan apabila mata wang dia menurun dan dia tak dapat mencari pinjaman, maka dia habis semua freeze. Kita ada lagi satu persamaan ialah dari segi mata wang. Mata wang rupi Sri Lanka ni dalam trend yang menurun sehingga yang terakhir ni dia jatuh mendadak. Kita pun dari segi ringgit dengan dolar misalnya, ringgit dengan Singapore dollar pun ada trend yang semakin lama semakin menurun walaupun kadarnya agak landai. Jadi itu Najib lebih kurang perspektif yang kita kena ada dahulu. Doktor, saya faham perbezaan itu wujud seperti doktor sifatkan tadi. Malaysia ini mungkin ada di peringkat M40, Sri Lanka mungkin di atas sedikit di dalam ruang B40 tersebut. Namun ada juga sudah pasti perkara yang boleh kita pelajari daripada krisis Sri Lanka ini. Terutamanya dari sudut mungkin pengurusan ekonomi, kita melihat kepada perancangan membangunkan ekonomi tersebut, kualiti kepimpinan dan juga tadbir urus yang lebih baik, termasuk juga rule of law mungkin. Apa perkara yang boleh kita pelajari daripada krisis Sri Lanka ini dan juga negara serantau juga untuk kita fahami berdepan dengan krisis ini, kesamaan yang kita miliki itu mungkin menjadi satu risiko yang perlu kita tangani segera, Doktor? Ya, untuk ekonomi membangun, tak kira lah ekonomi membangun macam Sri Lanka ni dia panggil macam lower middle income country dan Malaysia ni sebagai upper middle income country, tapi kedua-duanya adalah negara membangun. Pada umumnya negara membangun sekarang mengalami masalah. Yang pertamanya ialah masalah apabila negara-negara yang terbangun di barat, Jepun, Korea dan sebagainya, apabila mereka mula memulih, mereka telah dan campur juga cerita perang di Ukraine ni, mereka telah mengalami permintaan yang mendadak dan yang telah menyebabkan kenaikan harga di sana. Dan salah satu kaedah yang mereka gunakan untuk mengawal inflasi di sana, mereka telah menggunakan dasar kewangan untuk menaikkan kadar faedah untuk mengurangkan wang untuk mengawal inflasi. Tapi apabila mereka melakukan perkara yang demikian, ianya menarik dana keluar daripada negara-negara membangun pergi ke negara-negara yang ekonomi yang sudah terbangun ini. Apabila dana keluar daripada sesuatu ekonomi, kadar pertukaran di negara membangun itu jatuh. Apabila jatuh, maka inflasi kos harga yang diimport akan meningkat. Sebab itu kita alami inflasi. Salah satu sebab kenapa kita mengalami di Malaysia misalnya kenaikan harga makanan misalnya ialah kita import banyak makanan. Apabila ringgit jatuh, maka akan terdapat kenaikan harga makanan. Itu juga terjadi di Sri Lanka dan itu juga terjadi di banyak negara-negara yang sedang membangun. Apabila negara membangun menggunakan dasar kewangan untuk mengawal kadar inflasi di negara mereka sendiri. Jadi itu satu yang umum yang dihadapi oleh semua negara membangun ekonomi yang membangun. Baik, Doktor, kalau kita melihat ada juga pandangan yang menyuarakan bahawa Sri Lanka ini
antara punca utama pada ketika ini dalam konteks masa ini gagalnya ekonomi tersebut ketika berdepan pandemik adalah keengganannya menerima ataupun konsult bertemu dengan IMF sebagai contoh, dana kewangan antarabangsa ini untuk meminta bantuan sehinggalah tempoh 18 bulan namanya sebelum mereka membuat keputusan untuk berhubung dengan IMF. Kita pernah menguruskan krisis pada 1998 tanpa dan juga menolak bantuan IMF sebagai contoh dan kita berjaya. Bagaimana untuk kita melihat perkara ini pada pandangan doktor, keterlibatan IMF dalam membantu menyelesaikan sesebuah krisis ekonomi dihadapi oleh negara membangun sebagai contoh? IMF ni dia macam orang kata lender, pemberi pinjaman of last resort lah ke negara tak ada apa, tapi dia akan mengenakan syarat-syarat yang tertentu misalnya. Jadi pertamanya kita kena faham perbezaan antara Malaysia 1998 dengan Sri Lanka 2022. Malaysia 1998 mengalami masalah kerana kewangan kerajaan ketika itu adalah baik. Kerajaan mengalami belanjawan yang lebihan. Kerajaan masa ketika itu tak ada apa, pinjam. Kedudukan kerajaan kewangan di Malaysia pada tahun 1998 adalah baik. Yang hutang punya banyak di Malaysia pada tahun 1997-98 ialah pihak swasta. Dan apabila berlaku pengaliran dana keluar daripada Malaysia, maka ringgit telah jatuh pada ketika itu. Dan syarikat-syarikat swasta menghadapi masalah kerana mereka telah berhutang dalam mata wang yang telah naik berbanding dengan ringgit, dan kita masa itu memilih untuk tidak mengambil bantuan daripada IMF kerana kita boleh kekalkan kita pack kita punya currency. Lepas tu kalau Najib nampak macam muda, saya tua sikit jadi teringat masa tu. Kita pack pada 38 ringgit per dolar dan kita mengawal aliran modal keluar. Sri Lanka sekarang ni dia masalah dia lain, sebab masalah dia sekarang ni kerajaan dia tak ada duit, tak macam Malaysia, dia tak boleh buat apa, dan juga pihak swasta dia pun tidak berkemampuan untuk ada lebihan untuk membeli. Dan pada masa yang sama dia hadapi masalah yang sama dengan Malaysia lah. Masa tu ialah mata wang dia telah jatuh. Jadi pada saya mungkin kerajaan yang jatuh ni, Raja Paksa dengan adik-adik semua ni, mereka tidak sanggup menerima syarat-syarat yang dikenakan oleh IMF terdahulu sehinggalah sampai dah tak boleh buat apa. Sekarang dia kena ambil juga kerana dia kena beli minyak, dia kena beli makanan untuk memelihara kerajaan. Jadi perbezaan Malaysia 98 dengan Sri Lanka 2020 tu ada beza sikit dari segi siapa yang kita mempunyai kedudukan kewangan yang baik pada 98, tapi pihak swasta tak elok. Tapi sekarang ni di Malaysia pula dia terbalik lah. Kedudukan kewangan kerajaan tak berapa elok sekarang ni tahun 2020. Kedudukan kewangan di pihak swasta lebih baik daripada kedudukan kewangan kerajaan sekarang di Malaysia. Doktor, kalau kita menyatakan tentang safety net, kerana ini adalah apa yang kerajaan kebanyakan negara membangun wujudkan. Di Malaysia ini safety net kita ada, cuma ada ruang penambahbaikan dan sebagainya. Namun kalau di Sri Lanka ini ada yang menyifatkan bahawa ini adalah kekurangan dan juga kelemahan yang berlaku di Sri Lanka selain daripada kebergantungan import yang tinggi berbanding dengan hasil ekspor sebagai contoh. Bagaimana untuk kita melihat safety net di Sri Lanka ini secara amnya membantu rakyat kerana kemiskinan masih lagi tinggi sebagai contoh, walaupun sistem yang diwarisi ini memberikan pendidikan percuma, memberikan penjagaan kesihatan percuma dan sebagainya. Bagaimana untuk kita fahami aspek safety net ini akhirnya memainkan peranan kepada bagaimana rakyat selaku individu berdepan dengan krisis ekonomi? Yang menjadi, orang kata, kalau kita guna metafor mendidih ni, dia muak terus dekat Sri Lanka ialah soal makan dan soal asas yang ni, soal safety net dari segi pembekalan, perkhidmatan pendidikan, kesihatan dan sebagainya, macam Malaysia juga, dia Commonwealth macam Malaysia. Tapi apabila tidak ada, kalau kita bayangkanlah Najib, minyak tak ada, kedai minyak semua tutup dan hospital tak boleh beroperasi kerana tak ada electricity.
kerana tak ada elektrisiti sebab minyak untuk menjana elektrisiti tak ada. Kerajaan Sri Lanka telah mengambil keputusan beberapa tahun yang lepas untuk memberi potongan cukai yang memberi manfaat kepada golongan yang bayar cukai, golongan yang ada pendapatan tetapi tidak membantu rakyat yang di bawah, dan mereka telah kenakan sekatan untuk pengimportan baja kimia yang telah menyebabkan hasil tanaman jatuh dan sehingga Sri Lanka terpaksa mengimport beras, dan soal nak makan menjadi satu isu yang besar. Jadi soal asas dari segi nak hidup, nak travel, nak ada lampu di rumah, nak boleh masak, nak ada makanan boleh masak. Sri Lanka orang kata jadi basket case sebab dia pergi sehingga ke situ. Bukan soal safety net, social safety net dah tak relevan kerana kerajaan pun dah tak ada duit nak bantu. Doktor, saya nak bertanya tentang bagaimana untuk kita melihat bahawa menguruskan krisis ini bukan satu perkara yang mudah. Banyak dasar yang tidak popular perlu kita ambil, banyak dasar yang sukar perlu kita laksanakan. Dan inilah melihat kepada bagaimana penentangan itu berlaku kerana tekanan sudah pasti kalau bercakap tentang austerity measures, langkah penjimatan ini, tekanan itu rakyat yang rasai. Bagaimana untuk kita melihat? Kerana di Sri Lanka ini banyak jawatan kuasa sebagai contoh menguruskan krisis ini dibuka. Sebagai contoh saya memberikan sedikit Mac 2020 kita ada melihat Presidential Task Force yang besar diwujudkan, kemudian Mac 2022 ada 2 lagi diwujudkan yang bertindih fungsinya, kemudian ada lagi pada April 2022 satu lagi panel melibatkan pakar ekonomi juga diwujudkan yang juga melihat kepada pertindihan jawatan ini dalam menyelesaikan krisis ini. Bagaimana untuk kita melihat doktor dalam menguruskan krisis ini, apa perkara pokok yang harus diberikan tumpuan supaya pertindahan ini tidak berlaku dan keputusan dapat dilaksanakan dengan segera, doktor? Ya, saya rasa macam orang ada kencing manis lah. Orang ada kencing manis. Dia tak mati dandan. Tapi kalau kita tak uruskan punca dia yang asal, iaitu kelebihan gula dalam blood sugar content yang tinggi dalam ni, maknanya kena jaga makanan lah dan exercise. Lepas tu kita duduk sibuk pergi jumpa doktor kata gula naik 14, 15 apa semua, ni kita dah sibuk makan tu rebus daun ni, lagi ada orang kata makan buah ni, makan sayur ni dan sebagainya, tapi kita tak menjurus kepada punca dia yang sebenar, iaitu kita kena mengawal gula dalam darah kita dan kita kena kawal cara kita makan dan kita kena kawal ada disiplin di situ dan kita kena ada disiplin untuk exercise. Jadi pengurusan ekonomi pun lebih kurang macam itu jugalah. Jadi kadang-kadang kita sibuk cerita rebus daun ni, rebus daun tu, makan ubat ni, akar kayu ni, tapi kita tak address punca dia. Jadi di Sri Lanka sebelum krisis ni, mereka telah bertumbuh dengan okey sebab dia dia punya pelancongan dan sebagainya. Tapi banyak ahli ekonomi telah berkata kat kerajaan Sri Lanka, walaupun you bertumbuh, tapi pertumbuhan itu datang daripada sumber-sumber yang orang kata non-tradable, sumber-sumber yang berpunca daripada permintaan dan penawaran dalam negara. Dia tidak menjana pendapatan daripada luar. Jadi apa yang orang nak bagi warning itu, dia kata melainkan you cuba ada competitiveness dalam industri tempatan yang boleh ekspor dan mendatangkan hasil, dia tak akan boleh berdepan dengan krisis yang mereka hadapi ini. Jadi apakah bagaimanakah untuk mewujudkan industri-industri tempatan yang kompetitif, yang boleh menghasilkan ekspor. Kita pun nanti lebih kurang macam itu juga. Kita mengalami orang kata domestication of the economy. Semakin lama ekonomi kita semakin berorientasikan permintaan dan penawaran dalam negara, dan walaupun kita masih ekspor sebab kita ada sawit, ada gas. Jadi semua Tuhan bagilah kan. Bukan kita buat sendiri, Tuhan bagi sebab ada gas, ada minyak, ada sawit. Tapi kita makin lama ekonomi kita bertumbuh, tapi pertumbuhan itu bukan datangnya daripada pertumbuhan yang disebabkan kita lebih kompetitif dan menghasilkan produk-produk yang kita boleh ekspor di luar. Jadi kalau nak ada dari segi itu, kita kena tengok punca dia, macam kecil manis punya punca lah. Pasal apa kita tidak ada firma-firma yang kompetitif yang boleh menghasilkan produk-produk yang boleh diekspor misalnya. Jadi itu punca dia yang kita patut lihat kepada, adakah itu
soal sumber manusia, soal perundangan, soal insentif, soal apa. Jadi perkara yang macam itu kadang-kadang dia tak berapa seksi dari segi polisi, tapi kadang-kadang rebuh akak kayu dengan rebuh pucuk apa lebih seksi. Jadi kita kena jangan hilang fokus, dan saya rasa di Sri Lanka dari segi pengajaran kepada kita ialah fokus kepada perkara yang asas dan bukan pada perkara-perkara yang sampingan. Untuk kita ketahui apakah fokus kita, apakah yang boleh kita laksanakan, perkara asas ini perlulah idea didengari daripada pelbagai pihak supaya kita dapat membuat dasar yang terbaik. Kalau di Sri Lanka ini mungkin kita melihat pemusatan kuasa itu tertumpu kepada di peringkat pusat sahaja. Bagaimana untuk kita melihat dalam menguruskan krisis ini, Doktor, pentingnya pemusatan ataupun ia diagihkan kepada kuasa-kuasa peringkat negeri ataupun di bawah ini? Kerana pada akhirnya saya memberi contoh, kalau di peringkat negeri itu mereka lebih memahami apa yang mereka lalui, kepayahan, kesukaran rakyat di situ. Justru mungkin penyelesaian itu ada di peringkat negeri. Apa yang boleh kita lihat di Sri Lanka dan apa yang boleh kita praktikkan, bukan sahaja di Malaysia, malah di negara lain juga? Ya, di Sri Lanka misalnya, saya rasa politik dia, sebab politik Tamil dengan Sinhalese ni telah menjadikan hubungan diplomasi dan juga hubungan ekonomi dengan gergasi yang atas dia, India. Sebenarnya kalaulah Sri Lanka dan India mempunyai hubungan yang lebih baik, dan Sri Lanka boleh mendapat banyak manfaat dari segi pertumbuhan ekonomi serantau di India, Pakistan, Bangladesh dan sebagainya, tapi politik telah tidak menyebabkan perkara itu berlaku. Di Malaysia pun kita kena jaga sebab kita punya politik pun ada soal bangsa dan agama ni. Kalau kita meletakkan lensa yang sebegitu untuk menguruskan ekonomi, kita akan ada masalah. Mengenai pemusatan kuasa ni, di Malaysia misalnya dah ada banyak bunyi di Sarawak, bunyi di Sabah tentang apakah Malaysia, apakah sebagainya dari segi apakah kuasa federal dan apakah kuasa negeri Sabah dan Sarawak, sehingga menyoal mereka bukan negeri dan sebagainya. Tapi kita hidup dalam kerangka perlembagaan yang ada, yang memberi kuasa dari segi kewangan misalnya hampir keseluruhannya kepada kerajaan persekutuan. Kuasa untuk mencukai, kuasa untuk belanja dan sebagainya ada kepada kerajaan persekutuan. Tapi apa yang patut ada di Malaysia misalnya sebagai satu pengajaran ialah institusi yang mengawal sedia benda itu, parlimen misalnya, hendaklah lebih diberi kuasa untuk terlibat dalam hal-hal kawal sedia ini, dan juga media macam Najib, Astro dan sebagainya terlibat macam Najib kata tadi untuk menghebahkan kepelbagaian pendapat, dan mereka yang dalam kuasa tak bolehlah lihat orang yang tegur dia, orang yang beri pendapat yang berbeza sebagai lawan lawan dia bukan raja apa pun, kita juga jangan undi dia jadi kerajaan. Jadi kalau semua kita macam itu, saya ingat insya-Allah kita berada dalam satu tahap yang lebih baik daripada kalau ada pemusatan dari segi kuasa untuk membuat keputusan. Dr. Nonsari, terima kasih kerana memberikan kefahaman dan kejelasan itu, kerana apabila ini berlaku sudah pasti kita melihat di dalam konteks Malaysia juga kerisauan kita melihat kepada beberapa data yang mungkin ada persamaan, namun kerisauan itu kembali dijelaskan oleh Dr. Nonsari untuk kita melihat bahawa perbezaan asas ekonomi itu, asas pengurusan ekonomi itu akan menentukan kejayaan untuk sesebuah negara keluar dari krisis. Perbezaan di Sri Lanka dan apa yang Sri Lanka lalui, apa yang boleh kita pelajari, similarities, kesamaan dan juga perbezaan itu penting untuk kita mencatur langkah, kerana dalam tempoh 2 tahun ini ada negara yang gagal, ada yang berjaya dengan pantas, ada yang secara perlahan dan sebagainya. Perjuangan ini masih belum selesai, COVID-19 masih lagi ada dan perang masih lagi berlaku di Ukraine. Bagaimana untuk kita berdepan dengan ketidaktentuan, downside risk dan sebagainya ini, mengurus ekonomi ketika krisis ini amat-amat mencabar dan juga memerlukan penyertaan semua peringkat masyarakat dan juga pembuat dasar. Terima kasih Dr. Nonsari Ahmad Radi, pakar ekonomi. Itu saja untuk agenda Awani pada malam ini. Saya Najib Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.